Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini nak menjawab persoalan daripada saudara Ifan Muhammad. Dia kata, salam bro, kalau tak keberatan boleh share cara screening atau cara counter. So screening ni memang first step yang penting. Okay, hari ni saya akan terangkan macam mana cara nak screen counter-counter yang uptrend. Okay, screen counter-counter yang uptrend. Screening ni kita kena faham adalah first step yang penting. Okay, sebelum kita memulakan sebarang analisis, okay, screening ni adalah benda yang paling penting. So kita nak cari counter sebab counter ada beribu-ribu. So kita nak narrow down lah. Kalau boleh daripada beribu-ribu tu, jadi yang boleh kita pilih 5 sahaja. Kita boleh pilih untuk kita masuk. So, tapi screening ni kita jangan terlampau anggap dia macam dia ada macam magic. Maksudnya ada screening yang betul-betul kita boleh jumpa terus counter yang confirm boleh naik. So, kalau boleh kita kita buang lah mindset yang macam, maksudnya ada screener yang macam boleh jumpa terus counter yang confirm naik ke. Screening ni, and then tips lagi satu, screening ni kita jangan letak terlampau banyak kriteria. Sebab apa? Bila kita letak terlampau banyak kriteria, contoh macam ada satu counter lah. Ni sebagai contoh saja. Contoh kita letak satu counter, kita letak 10 kriteria. Okay, kita letak 10 kriteria, dia dah tick 9 kriteria. Tapi sebabkan kriteria ke-10 tu dia tak menepati, so dia tak keluar. So bagi saya, kalau untuk screening, jangan letak terlampau banyak kriteria. Kita mesti kena screen manual. So tak ada cara senang lah. Kalau boleh, kita mesti kena screen secara manual. Dekat situ kita akan test judgement kita. Macam mana cara kita tengok counter dari segi counter tu buat kenaikan. Dah naik jauh ke, baru nak breakout ke, tengah buat base formation ke. So dekat situ kita boleh tengok lah. So hari ni saya share pada yang belum pernah guna lagi screener TradingView ni. Okay, TradingView ni sebenarnya dia ada screening lah. Dia boleh buat guna screening. So kalau perasan dekat bawah, area bawah ni, dia ada tulis, yang ni dalam bahasa Melayu, saya tukar dalam bahasa Melayu. Okay, so ni ada penyaring saham, catatan teks, editor Pine, dan dua ni lah. So Pine Editor ni boleh masukkan indikator, coding, catatan teks ni. Maksudnya kita boleh tulis any teks lah. Kita boleh tulis any teks. Contohnya macam kita nak buat nota ke apa kan. So kalau untuk screening, kita tengok kat sini lah, penyaring saham. Okay, so untuk penyaring saham ni, kita buka sini. Okay, kita buka dekat sini, and then so dia keluar kat sini lah. Ni contoh saya punya screening. Saya ada banyak, saya buat a few lah. Short swing, 52 week high, all time high, sweet spot, base. Tu yang saya try and error lah. So screening ni based on apa yang kita belajar, based on apa-apa yang kita belajar tu, kita be kreatif lah untuk kita masukkan dalam screening kriteria kita. Tapi selalunya saya akan guna yang ni lah, sebab kriteria dia sikit, so dia akan keluar banyak. So ni antara contoh yang saya try screen. Ada 189 counter. And then dekat sini kita tahu, dekat kolom ni kita boleh tukar tau. Kat kolom ni kita boleh tukar. So kat sini saya try Nazmi Afiq 2 ni. Okay, kat sini kalau tengok, kita boleh tambah any kolom lah. Kita nak contoh macam kita nak ROE contoh ROE apa Okay, contohlah dividen dibayar. Kita nak masukkan kolom. Okay.
So dia ada tambah column lah kat sini. So macam mana kita nak bagi column ni stay? So kita save kat sini. Simpan ni. So kita letak nama. Contoh Nazmi Afiq 3. Okay, so dia akan berubah 2. So ada banyak-banyak kolom ni, atau kolom ni dia akan based on template yang kita save lah. So kalau contoh macam ni, gambaran keseluruhan. Okay, so dia ada banyak kolom lain. So kalau boleh nak ikutlah, nak tengok, ada yang nak tengok PE ke, nak tengok EPS ke, nak tengok volume ke. Tapi saya yang ni saya tengok basic je lah. So saya set sendiri Nazmi Afiq 2 ni. So saya tengok yang basic sahaja. Okay, ada akhir, maksudnya last price. And then ada changes, volume. Okay, lepas tu volume purata. And then industry. So kalau kita nak sort, contoh kita nak sort ikut volume. So kita tekan je lah. Kita tekan. So kita tekan dekat volume ni. So dia akan sort ikut volume lah. Kalau perasan kat sini 138 million. So paling tinggi untuk volume hari ni adalah Ukras. Ni dia sort ikut volume. So atas masing-masing lah. Nak sort ikut harga pun boleh juga. Okay, so itu untuk ni lah. Untuk cara nak set up dia punya column. Dari segi screening, okay, saya punya screening is very simple ya. Last price saya letak atas 30 sen. Sebab saya memang tak trade counter bawah 30 sen. Because risk tu sangat tinggi. So saya suka counter yang atas 30 sen. Walaupun gain dia tu tak terlampau tinggi, tapi risk pun okey lah. Dia tak terlampau high risk lah. Lepas tu volume purata ni saya masukkan 100k. 100k sebab apa? Sebab saya tak nak jumpa counter-counter yang tak liquid. Okay, untuk 30 hari 100k. So yang ni kita kena pandai main lah. Kita kena be kreatif lah. Ada yang nak masuk ATR ke, ada yang nak masuk ni 52 week high ke. So kena pandai, maksudnya based on apa yang korang belajar daripada teori tu. Okay, korang cuba untuk you guys cuba untuk masukkan and be creative. And then cari lah volume, ada perubahan. Try lah. Try satu-satu buat MACD, silang ke macam mana kan. Tapi secara basicnya memang saya buat macam ni untuk screening. Sebab saya lagi suka screening secara manual. Sebab kadang-kadang untuk macam detect apa-apa semua still kena ada manual punya judgement lah. So simple moving average 50, bawah last price. So anything last price pun MA50 ni bawah harga akhir lah. And then simple moving average 200 bawah akhir. Jenis simbol saham biasa. So keluar yang saham lah. Dia tak keluar lah apa ni, warrant apa semua tu. So ini adalah yang saya guna. So tak kisahlah kita nak try simple apa ni, simple moving average 100 ke. So kena pandai-pandai lah. Kenapa saya simple moving average 50? Sebab selalunya yang bawah 50 ni kalau nak naik dia slow sikit lah. Boleh je. Ada juga kalau macam market tak berapa okey, macam beberapa hari sebelum ni banyak counter-counter yang jatuh bawah 50 kan. So kena tengok based on kita punya knowledge. Okay, so bila dah kita dah ada macam ni. Okay. Then kita boleh save lah. Alright. So macam ni saya nak susun ikut huruf. Okay, contoh susun ikut huruf daripada A sampai sampai Z lah. Sampai Zulian ni. Okay, so klik kat bawah ni. Okay, kita buat dulu new, buat senarai baru. Kalau yang saya tak sure, kalau tak silap saya, kalau yang free dia tak ada ni. Kalau yang free dia tak ada apa, kita boleh buat banyak macam ni kan. Tapi kalau Pro ataupun Pro Plus boleh buat lah yang berbayar kan. So buat senarai baru. Contoh hari ni 18 bulan 5 kan. Okay, contoh hari ni 18
hari bulan 5. So kita namakanlah screener. Okey, ni sebagai contoh lah. Okey, so kita dah buat yang baru. Screener 18/5. Okey, kita dah ni. Kita left click kat Zulian ni. And then tekan Ctrl A. Okey, tekan Ctrl A. Okey, dia select semua kan? Okay, kita right click. So tambah simbol yang paling bawah ni. Tambah simbol terpilih kesenarai amatan. Okey. So dia akan keluar kat sini lah. Kita akan add ke arah sini lah. Dekat area screening ni. Okey, lepas tu kita minimizekan ni. Okey, kita minimizekan. And then okey, kita try lah. Tengok satu-satu. Macam Venta ni, kita tengok kat sini. So kita, kalau boleh kita apa ni, kita tengok tu janganlah terlampau zoom in sangat untuk chat ni, supaya kita boleh nampak dia punya movement lah. Okay, kat sini kita ni, okay, macam ni tak apa lawa kan. So kita potong lah Ajia. Okay, macam Ajia ada reversal. Ini ada reversal, so boleh tengok dulu. Mak lah, warna merah ke warna apa. Lepas tu kita set dulu sekali, kita screening sekali, contoh ada 50. Okay, masukkan dalam satu lagi watchlist. And then potong lah monitor tu biar sampai ada 5 ke 3. Yang sikit less than 10 untuk kita ready to buy lah. So macam ni Alcom. So tekan space lah, tekan space. Okay, tekan space. Boleh tengok satu-satu. So macam ni. Tak cantik. Potong. Uncom, boleh tengok ada 50 apa, pullback ke 50 area. Okay, macam Anju tak cantik, ada down gap. So counter-counter yang ada down gap, ada banyak resistance macam ni, kita tak payah tengok lagi. So APB possible base formation. Okay, so boleh tengok. So kena tengok satu-satu lah, based on knowledge. So screening ni tak ada shortcut. So kita jangan fikir nak kena ada shortcut. Screening ni lagi bagus kalau ada manual. Walaupun keluar banyak tapi puas hati, kita boleh tengok satu-satu macam mana pergerakan counter tu semua. So dari situ kita boleh buat based on knowledge yang kita ada. Kita pilih counter. And then dah memang ready. Ada yang ready untuk buy. So ada satu fokus, saya buat. So ada banyak watchlist lah. So ada yang dah kita screening. Kita screening weekend kan. Dah ada weekly list, ada 53. Lepas tu kita masukkan lagi, kita buat focus list yang memang kita nak fokus je. Lepas tu apa yang kita ready nak buy. And then current position, sekarang saya memang tak ada position, dah sell semua. Macam bernasib baik juga lah, sebab banyak yang down gap itu. So dah banyak secure profit. Start Mei ada satu lah counter masuk SYF. So cut loss tak jadi. And then tak ada trade lah, baru satu lah. Hari tu awal bulan Mei. So kena tengok balik lah, tengok market dah start rebound balik. Tengok lah akan ada sustain ke ataupun one day show ke. So kena monitor a few days untuk minggu ni. So itu saja untuk perkongsian hari ni, cara-cara screening counter uptrend. Iaitu simple je screening saya. Okay, akhir atas 30%, volume purata 30 hari 100k, simple moving average 50 bawah akhir, simple moving average 200 bawah akhir, jenis simbol saham biasa. So itu saja untuk perkongsian hari ni. Thank you so much. Assalamualaikum.